Okey, selamat sejahtera pelajar-pelajar, saya Cikgu Fuad. Okey, sekarang kita akan teruskan lagi bab 3.3, ciri-ciri kehidupan zaman Mesolitik. Sebelum ini kita dah bincangkan Paleolitik. Jadi siapa yang belum tengok lagi video itu, boleh tengok video itu dahululah sebelum kita teruskan. Okey. Baik, jika dah bersedia, boleh ambil buku teks, buku nota dan pen. Kita ambil catatan sedikit lah buat rujukan sambil belajar. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okey, ciri-ciri sama seperti zaman Paleolitik yang kita belajar dahulu. Ciri-cirinya tetap sama. Tempat kediaman, peralatan, pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan, kesenian dan kebudayaan. Jadi kita akan bincangkan 7 perkara ini tentang kehidupan Mesolitik berkaitan dengan ciri-ciri inilah, iaitu tempat kediaman. Sama juga seperti Paleolitik. Orang Mesolitik dia masih lagi tinggal dalam gua. Tinggal dalam gua, kemudian tinggal di dalam lubang bawah tanah dan berlindung dalam rumah yang mereka bina sendiri menggunakan ranting kayu. Hampir sama dengan Paleolitik, tak banyak beza. Cuma tambahan dalam buku teks dia beritahu mereka tinggal di pinggir sungai dan laut. Pinggir sungai dan laut adalah di tepi sungai, tepi laut. Kerana apa? Supaya mereka mudah dapat air dan makanan. Jadi kalau ada soalan dalam peperiksaan tanya mengapakah masyarakat Mesolitik tinggal di pinggir sungai dan laut. Jadi kita perlu tahulah, dekat dengan air, mudah dapat air, mudah dapat makanan. Makanan laut, ya. Dalam masa yang sama, kita tengok gambar sikit. Ini pun saya jumpa gua atau lubang bawah tanah. Awak nak tinggal di sini tak? Okay, ini salah satu contoh lubang yang ada. Dan ini adalah rumah yang dibina daripada ranting kayu, berdekatan dengan air, dan beginilah agak-agak sahajalah zaman Mesolitik dahulu. Mereka tinggal di tempat seperti ini. Okey, tentang peralatan. Peralatan masih lagi guna batu, ya, kerana kita masih berada dalam zaman batu pertengahan. Kita guna batu, kemudian kita guna kayu. Kita guna tulang haiwan, sama seperti Paleolitik. Cuma beza di sini adalah lebih halus. Lebih halus artinya kerja yang dibuat lebih cantik, lebih kemas. Alatan lebih kecil yang bernama microlith. Microlith ni apa nanti saya tunjuk. Mereka juga buat panah, arrow. Okay. Untuk apa buat panah? Untuk memburu. Okay. Kemudian dia buat perangkap ikan, panggil fish trap. Okay. Perangkap ikan. Kita tengok gambar. Inilah yang dipanggil microlith. Microlith ni peralatan daripada batu tapi lebih kecil dan dia guna batu yang agak khas. Batu ini bentuk seperti kaca, glass. Dia ada mineral yang berbeza. Kalau awak tengok di sini pun nampak batu ni nampak lebih cantik dan lebih keras. Okey, ini adalah contoh kepala panah, arrowhead. Kita jumpalah. Okey. Kemudian ini apa ni? Ini adalah fish trap tadi, perangkap ikan yang dijumpai oleh arkeologis lah. Ini mereka katanya adalah dari zaman prasejarah. Kita jumpa. Nampak seperti moden kan? Ini gambar yang moden. Yang ada ahli arkeologis juga, ahli sejarah, dia membina balik perangkap ini supaya kita boleh nampak lah bagaimana bentuk dia. So beginilah bentuk. Agak cantik lah bagi saya. Okey. Itu untuk bahagian peralatan. Dan kita tengok pengumpulan makanan. Pengumpulan makanan, mereka masih lagi kumpul makanan, buah-buahan, sayur, bijiran di dalam hutan. Mereka masih lagi memburu haiwan. Tambahan dalam buku teks dia ada tulis mengumpul kerang dan siput, shells, cockle and shells. Kenapa? Kalau saya tanya soalan kebat, kenapa mereka mula kumpul kerang dan siput? Kerana mereka tinggal di tepi sungai dan laut. Jadi mereka boleh dapat bahan-bahan itu. Siput dan kerang boleh
dimakan dan kulitnya boleh dibuat peralatan juga. Okey. Tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masih tak banyak beza dengan Paleolitik. Mereka kutip hasil hutan, mereka memburu dan tangkap ikan, mereka berkongsi makanan. Belum ada perniagaan, belum ada bertukar barang, belum ada lagi ya. Masih hanya kutip makanan untuk makan, untuk hidup. Itu saja. Baik. Organisasi sosial. Bagaimana bentuk masyarakat dia? Sama juga macam Paleolitik. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan tiada sistem organisasi sosial yang tersusun. Ini maksudnya belum ada ketua kampung, belum ada penolong ketua kampung, belum ada bendahari. Contohlah seperti itu. Mereka hanya tinggal beramai-ramai tapi tak ada fungsi yang begitu sistematik lah. Mungkin ada satu ketua tapi sekadar ketua saja, tak ada pembantu, tak ada apa-apa. Okey, baiklah, kita teruskan. Kepercayaan, animisme. Sama, masih sama seperti Paleolitik. Soalan akan tanya apa itu animisme. Jangan lupa animisme, anime, animation, animate artinya bergerak. Jadi ini kepercayaan yang mengatakan bahawa sesuatu benda yang tidak hidup itu dia macam benda yang hidup, macam bergerak lah. Macam benda ini sebenarnya hidup. Contohnya pokok. Pokok walaupun bagi kita dia tak bergerak, tapi kita anggap macam pokok tu ada kuasa. Boleh beri kita rezeki, boleh beri kita bahaya. Contoh lain, sungai, matahari. Walaupun itu bagi kita benda yang tidak hidup, tapi kita anggap dia macam orang. Macam ada perasaan, boleh beri kuasa. Itulah maksud kepercayaan animisme. Kepercayaan kepada benda yang bukan hidup, tapi mempunyai kuasa seperti manusia. Okey, ini saya jumpa contoh gambar. Mereka masih tak tahu lagi apa yang berlaku di dunia. Mungkin tengok bintang, tengok matahari, tengok bulan, wah, mereka tak tahu apa itu. Jadi kepercayaan pada waktu ini hanyalah sekadar animisme saja. Percaya bahawa ada benda di luar yang lebih berkuasa daripada manusia. Baik, dan terakhir sekali, kesenian dan kebudayaan. Mereka tak buat apa-apa banyak kesenian selain lukisan. Sama macam yang kita tengok dahulu, masih melukis dalam gua. Mungkin nampak lebih cantik lah lukisan ni. Ada orang menari dan ada lembu. Jadi bila tengok gambar ni, kita perlu tahu apa yang mereka buat sebenarnya. Ni lelaki memegang panah. Dan yang ini saya tak tahu. Mungkin boleh kita tengok video ni. Mungkin video ni ada kaitan antara pemburu dengan lembu tadi. Mungkin. Okey. Baiklah. So sampai situ saja. Video berikutnya kita akan jelaskan tentang Neolitik. Neolitik ada sedikit perbezaan, agak banyaklah perbezaan dengan Mesolitik. Jadi siapa yang belum baca tentang Neolitik, tunggu video berikutnya. Dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share lah untuk mendapatkan video yang berikutnya. Okey, terima kasih.